Kehebatan pasukan keselamatan negara dalam menumpaskan pengganas komunis satu ketika dahulu tidak pernah dilupakan. Selain keberanian, pelbagai pendekatan digunakan agar Parti Komunis Malaya PKM pada era 70 dan 80-an dapat dihapuskan. Ikuti perkongsian dua perwira negara yang kami temui iaitu Datuk Paul Keong dan Datuk Daniel Rajagopal Abdullah. Menurut Datuk Paul, selepas dipindahkan ke Ipoh Perak pada 1975, beliau berdepan pelbagai cabaran ketika berkhidmat sebagai risikan cawangan khas Polis Diraja Malaysia. Antaranya, dalam operasi Catfish di Cameron Highlands, Pahang, beliau menyamar sebagai seorang komunis. Starve him. Don't give him enough food to eat. When they got enough food to eat, you contact you, finish. Yes, suppose you give them the food list here, 2 months, he will never see you again. We don't want. We want to see them again 2 weeks' time. So when we see them often, we get intelligence. Apa senjata dia pakai, siapa dia, muka, dia compare kita punya list of the photograph. Oh, he is here, this fellow is here. So this intelligence we want. So we don't give them all. Yeah. So we pressure them into starving them. When they're weak stomach, dia punya moral jatuh. Selama 10 tahun keluar masuk hutan bersama komunis, setiap hari Datuk Paul mendapatkan maklumat berhubung pergerakan komunis sebelum disampaikan kepada pasukan keselamatan negara. Dalam tempoh 1976 hingga 1986, 43 pengganas komunis berjaya dineutralisasikan beliau, termasuk Ketua Pengganas Cheong Kuen daripada 9th Armed Workforce AWF Bintang 3. Atas jasa dan keberanian, beliau dianugerahkan beberapa pingat, antaranya pingat keberanian tertinggi negara, Seri Pahlawan Gagah Berani oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu. Sementara itu, Datuk Daniel yang ketika itu bertugas sebagai Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM menceritakan detik cemas kapal KD Seri Rejang di Sarawak diserang hendap komunis. Jelasnya beberapa insiden tembak-menembak berlaku ketika mengawal sekitar Sungai Rejang. Tambahnya, kehadiran TLDM ketika itu juga berjaya mematahkan pemindahan senjata oleh komunis selepas ideologinya di Vietnam terbubar. When Vietnam fell, the concept was domino theory. Maknanya, komunis akan turun. Dia akan melalui Kampuja, dia akan crossover. Kita di laut, kita kena, we must interdict lah. Dia malam-malam dia pakai trawler atau weapon. Senjata semua. Dia malam-malam dia cross to Songkla, Narathiwat, dia pindah weapon. And weapon itu dipindah ke border. Dengan Komunis Parti Thailand, dengan Komunis Parti Malaysia, dia join lah. Jadi the weapon, so we do patrol to prevent this. This is one of the role of the Navy. Dengan pengorbanan setiap perwira negara, gerakan bersenjata pasukan Bintang 3 itu terbubar pada 1989. Jasa mereka harus dikenang dan dihargai.